Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. $225 ranger komuniti dilantik di negeri ini melibatkan peruntukan khas RM8.46 juta tahun 2026. Usaha itu bagi memperkukuh perlindungan khazanah alam negara. Kita bekerjasama dengan agensi yang lain, agensi keselamatan seperti polis, PGA dan sebagainya, Jabatan Hutan dan juga Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk memastikan kita dapat membanteras aktiviti jenayah yang berlaku di kawasan hutan selain daripada melindungi khazanah kita. Beliau ditemui pada Majlis Serahan Watika Pelantikan Ranger Komuniti dan Flag Off Operasi Bersepadu Khazanah Peringkat Negeri tahun 2026 di Nabawan. Peranan Ranger Komuniti penting kerana kemahiran mereka dalam selok-belok hutan dapat membantu pihak berkuasa membanteras pencerobohan, pembalakan haram dan pemburuan haram. Kerajaan negeri sedang mempercepatkan projek naik taraf loji rawatan air LRA Kogopon bagi menampung kekurangan bekalan air di Papar dan kawasan sekitarnya. Saya boleh sebutkan sebagai solution immediate hari itu tambah kapasiti 10% iaitu 4 juta liter air sehari. Alhamdulillah telah berjaya, keadaan stabil. InsyaAllah by Ogos keadaan akan stabil keseluruhan kawasan di Papar ini termasuklah di Mukim Kinarut. Setiap perkembangan projek akan dipantau bagi memastikan bekalan air sampai kepada semua penduduk di sekitar Papar tanpa mengalami sebarang gangguan. Beliau ditemui selepas program sentuhan kasih jualan rahmah madani dan advokasi kepenggunaan di Kinarut Papar. Inisiatif Kebun Dapur dan pelaksanaan program pertanian berasaskan teknologi moden, langkah strategik perkukuh keterjaminan makanan, kurangkan kos sara hidup dan tingkatkan kesejahteraan komuniti luar bandar. Masyarakat di luar bandar bolehlah memilih pelbagai teknologi penanaman yang ada yang kita akan cuba komersialkan dan akan kita libat uruskan dengan selamai mungkin. Ini adalah salah satu pakej di bawah Kebun Dapur yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di Tuaran pada 15 hari bulan Februari ini. Beliau ditemui selepas merasmikan program jelajah taklimat dan kursus penanaman halia fertigasi kaedah moden Kebun Dapur di Dewan Kampung Sinuasuk. Jabatan Pertanian akan menyediakan pakej istimewa pada harga rendah melibatkan pembekalan keperluan asas pertanian dan ternakan. Cadangan membawa bekalan ikan dari Sabah ke Semenanjung dilihat mampu tingkatkan pendapatan nelayan tempatan selain membantu menampung keperluan bekalan di Semenanjung. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram berkata, cadangan ini dibangkitkan susulan perbezaan harga ikan yang lebih murah di Sabah berbanding Semenanjung. Sudah tentu benefitnya nelayan kita sekiranya ini akan dapat kita realisasikan, dia akan melonjakkan pendapatan para nelayan dan sudah tentu dengan perbelanjaan sara hidup kita pada hari ini yang meningkat dan sudah tentu ini akan mengurangkan bebanan hidup para nelayan kita lah. Dalam pada itu, gelaran Janang Gayuh merupakan penghormatan tertinggi dalam masyarakat Bisaya. Presiden Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS, Datuk Ruslan Muharram berkata, penganugerahan ini tidak diberikan secara automatik. Sebaliknya, melalui proses penilaian teliti terhadap khidmat dan sumbangan individu kepada masyarakat. Dinilai oleh pemimpin-pemimpin Bisaya kami dan juga masyarakat, dan maka kita telah pun membawa perkara untuk diputuskan dalam ahli Majlis Tinggi Persatuan Bisaya Bersatu Sabah, dan setelah final berpuas hati dan mendapat pandangan banyak pihak, dan maka Janang Gayuh itu dapat direalisasikan.
Majlis turut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman, Presiden KDCA Tan Sri Joseph Pairin Kitingan serta Presiden Persatuan Masyarakat Brunei Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Sambutan Tahun Baharu Cina di Penampang diserikan dengan upacara tradisi buka mata singa dan naga. Ia simbol kesinambungan warisan budaya masyarakat Tionghoa di daerah itu. Bulan ini kita merayakan Tahun Baru Cina. Bulan ini juga Ramadan bermula. Juga bagi masyarakat Kristian juga sebenarnya akan memasuki musim Lent yang juga bulan puasa bagi masyarakat Kristian. Jadi ini dinamiknya di sebalik kepelbagaian ini kita masih boleh mempertahankan rasa hormat kita sesama kita. Inilah usaha kita untuk memperkukuhkan perpaduan di antara kaum, pelbagai kaum di kawasan ini dan menaruh satu harapan bahawa kita akan sentiasa bersatu hati walaupun dalam kepelbagaian kaum, agama, kepercayaan, kebudayaan. Sebanyak 22 kepala singa dan 2 kepala naga telah disumbangkan sempena majlis ini serta 1 kepala naga sumbangan tokoh korporat tempatan menandakan sokongan pimpinan dan masyarakat terhadap pemeliharaan budaya. Festival makanan platform tonjol keunikan adat dan budaya sesuatu kaum di negeri ini. Ia melambangkan warisan, sejarah dan jati diri di samping mengeratkan hubungan kekeluargaan dan silaturahim. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam berkata, festival ini juga dapat memupuk perpaduan dan nilai hormat seterusnya membina masyarakat yang seimbang, berdaya tahan dan bersatu padu. Beliau berucap dalam majlis perasmian Festival Makanan Tradisional Cina 2026 di Dewan Yuyuan Batu Empat, Sandakan. Festival Sehari Anjuran Persatuan Masyarakat Tionghoa Bersatu Sandakan melibatkan 15 persatuan dengan 14 gerai menyajikan lebih 20 menu makanan tradisional kaum Cina. Generasi tahfiz perlu diperkasa secara menyeluruh dengan menggabungkan kekuatan rohani bersama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, kemahiran moden, kesukanan, keusahawanan serta ekonomi kreatif. Usaha ini akan menjadi nilai tambah kepada para hafiz dan hafizah kita di Sabah. Selain mereka menjadi seorang yang hafal Al-Quran, tetapi mereka juga dapat menambah nilai diri mereka sebagai seorang yang mempunyai kemahiran sama daripada segi teknikal dan atau apa sahaja bidang. Sementara itu, kerjasama strategik antara Usia dan Institut Kemahiran Islam Darul Ridwan IKDAR menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai pada 2024 dilihat sebagai langkah membawa pelajar aliran agama ke arus perdana pembangunan negara. IKDAR telah pun menyediakan tata cara yang begitu serius termasuk kelas online PJJ yang telah pun diluluskan beberapa mata pelajaran untuk dilaksanakan hari ini dan kita hanya menunggu untuk mendapatkan lesen untuk melaksanakan kolej kepada Islam itu sebagai satu realiti. Bila-bila masa. Hanya memerlukan minat dan juga kemampuan untuk menguasai 3M itu. Jadi inilah peluang terbesar kepada para pelajar tahfiz untuk mereka meneruskan pengajian peringkat yang lebih tinggi dan juga menambah kemahiran yang diperlukan oleh negara. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Firdaus Arasi Idris. Salam Malaysia Madani.